Subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah. Suara saya rock ni memang rock kapak, rock tukul, semua. Jadi saya akan tetap berusaha juga bercakap walaupun suara memang betul-betul dalam keadaan yang kurang sihat. InsyaAllah. Ni adik sekolah rendah ke sekolah menengah ni? Bawa BPMA. Zaman bila tu kan BPMA? Okay. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sama-sama kita ucap Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Fil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selawat dan salam buat junjungan. Itu selawat yang kita baca dalam itulah selawat paling sempurna. Apabila turunnya perintah Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi alladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya kita semua orang beriman, insya-Allah. Allah perintahkan apa? Sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ucapkanlah selawat dan salam ke atas Nabi Muhammad Rasulullah. Untuk memberi salam kepadamu kami tahu sebab Nabi berada di hadapan mereka. Kalau jumpa Nabi, mereka terus Assalamualaikum ya Rasulullah. Untungkan para sahabat. Jadi mereka langsung boleh bagi salam pada Nabi. Cuma mereka tanya bagaimana kami nak berselawat kepadamu, sebab turun perintah supaya berselawat kepadamu ya Rasulullah. Lalu Rasulullah pun mengajarkan selawat yang kita baca dalam at-tahiyat, dan Nabi sudahkan. Nabi kata itulah selawat yang paling sempurna. Jadi sama-sama kita selawat yang paling sempurna. Pasti Nabi sangat suka. Sebab itu wasiat Nabi untuk kita berselawat yang paling sempurna. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad kama salli minta maaf. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Muslimin, muslimat, semua muslimat. Al-mar'atu salihah, insya-Allah. Nabi sebut ad-dunya mata', dunia ni indah. Dunia ini sangat mempersonakan. Dunia ini sampai kita boleh jadi hamba pada dunia. Sampai kita boleh hidup bersungguh-sungguh untuk dunia, bekerja keras untuk dunia. Memang dunia Allah ciptakan sangat indah. Tetapi Nabi sebut wa khairu mata'iha, dan seindah-indah perhiasan di dunia, seindah-indah tarikan di dunia, dan sebaik-baik di antara yang paling indah. Kalau kita tengok pemandangan New Zealand tu indah, pemandangan Kashmir tu indah, pemandangan laut, langit, bukit bukau yang menghijau tu indah. Tetapi Nabi sebut seindah-indah perhiasan dunia itu adalah wanita yang solehah. Muslimat, kita wanita yang solehah atau tidak? InsyaAllah, kita jawab insyaAllah.
InsyaAllah. Sama-sama sebut InsyaAllah. Daku, ya Allah, wanita soleha. InsyaAllah. Ya Rasulullah, daku, wanita soleha. Ya Allah, peluk diri masing-masing. Peluk. Ya Allah, daku, sayang diriku. Sayang sangat. Saya nak sebutnya, kita tidak akan mampu mencintai orang lain selagi mana kita tidak mencintai diri kita. Dan kita tidak akan mampu mencintai diri kita selagi mana kita tidak mencintai Allah dan Rasulullah. Sebab itu permulaan untuk menyayangi diri bermula dengan menyayangi Allah dan Rasulullah. Barulah kita mampu mencintai dan menyayangi orang lain. Kalau tidak, kita menjadi hamba cinta. Kita jadi hamba suami, hamba anak-anak, hamba peminat, hamba follower. Tapi bila kita jadi hamba Allah, suami akan datang, kasih sayang suami datang, kasih sayang anak-anak datang. Bila kita kehilangan, kita tidak gundah. Sebab itu sekarang saya minta lagi sekali peluk diri sendiri. Kita selalu peluk orang kan, tapi dalam solat kita peluk diri sendiri sebenarnya. Masa kita angkat takbir, duduk berdiri tu, pergerakan tu macam peluk diri. Ya Allah, saya sayang diriku. Akan ku jaga dengan sebaiknya. Akan ku pelihara daripada murkamu. Akan aku bersungguh-sungguh memastikan diriku, nyawaku, ahli keluargaku, suamiku, anak-anakku, ibu bapaku, adik-beradikku, sahabat-sahabatku, semuanya masuk syurga. Ya Allah, mataku ini ingin melihatmu, ingin melihat Rasulullah, ingin melihat syurgamu. Ya Allah, telingaku ini ingin mendengar seruanmu di syurga, ingin mendengar suara Nabi Muhammad, ingin mendengar indahnya bunyian syurga. Ya Allah, dah aku lupa menyayangi diriku, dah aku menzalimi diri, melakukan maksiat, kelalaian. Ya Allah, hatiku penuh dengan karat dosa. Ya Allah, kami insaf, kemudian kami bermaksiat kembali. Ya Allah, kami mohon saat kami menghadapmu, saat mati, saat menghembuskan nafas, kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Muslimat, subhanallah, kenapa Nabi Ibrahim disebut di dalam selawat paling sempurna? Kerana Nabi Ibrahim minta dengan Allah. Ini firman Allah dalam Al-Quran. Apa yang Nabi Ibrahim minta? Dek, sorry, awak tengok live ni tak ada. Awak kena duduk sini kot ya. Awak tak nampak. Atau beginilah, awak pusing je kamera belakang. Okay. Sebab Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku menjadi sebutan untuk orang kemudian. Ya, itulah nanti dia ni dimaafkan. Masya Allah. Nabi Ibrahim minta dengan Allah, ya Allah, jadikanlah aku, jadikanlah saya, ya Allah, menjadi sebutan untuk orang kemudian. Muslimat, kita boleh minta dengan doa yang sama. Ya Allah, jadikanlah saya, ya Allah, jadikanlah aku, ya Allah,
menjadi sebutan selepas kematianku akan kebaikanku. Bukan tujuan kita nak kita dipuji dan dipuja, tetapi bila orang ingat apa kebaikan kita pernah buat. Contoh Datin Umi Aida buat majlis ilmu ni. Selepas Datin Umi Aida meninggal dunia, lalu kita tengok gambar, ada kenangan kita majlis di surau ini. Lalu disebut, dulu Datin Umi Aida buat majlis, kebaikannya disebut, dia dah meninggal dunia. Tetapi umpama dia masih hidup, pahalanya mengalir. Nabi Ibrahim minta dengan Allah supaya namanya disebut oleh umat kemudian. Lalu Allah kabulkan. Dan Allah wajibkan umat kemudian, itu umat akhir zaman kita, Nabi Muhammad, wajib sebut di dalam at-tahiyat. Kalau tak sebut, tak sah salat kita. Kalau kita tak sebut, lepas bagi salam, kita baru teringat kita tak selawat kepada Nabi Ibrahim, kita kena ulang salat. Walaupun tak sengaja. Sebab ia rukun. At-tahiyat itu rukun. Subhanallah, muslimat yang dihormati lagi dikasihi. Saya nak ucap terima kasih kali ikut kat MC Puan Wanida Imran. Betul ke tadi tu? Puan Wanida lah MC. Yang sekejap tadi tu, pendek tu. Comel juga, senang kerja MC kan? Sebenarnya eloklah kan? Sebab masa kita berjalan, suara macam lebih kurang tadi dengan yang nasyid. Yang nasyid tu Datin Umi Aida kan? Sedap suara kan? Tak pernah jadi penyanyi. Pelakon je kan? Tak pernah jadi penyanyi. Oh pernah juga. Oh Datin Umi Aida penyanyi. Saya dulu pelakon ke penyanyi? Nak artis juga. Okey, terima kasih Puan Wanida Imran. Pembaca doa Ustazah Eda Qasidah. Dah baca awal-awal tadi. Mana Ustazah? Oh Ustazah, Masya Allah. Saya selalu nampak juga Ustazah tiba-tiba. Betul, Ustazah selalu dengan majlis artis kan. Masya Allah, Ustazah orang yang terpilih. Ni Ustazah, kejap jangan sebut. Ustazah, tak diingat nama dia, sebut. Ustazah, siapa dah? Noh Khiria. Awak kan kelakar, kan berlakon kan. Tunjuk muka dia, tunjuk. So, tak berubah kan. Umur berapa? Yelah tu. Lahir berapa? Umur tahun berapa? 81, 82, 80. Saya 83. Saya lagi 3 tahun 50. Lagi 3 tahun 50? 47. Bangun jap, tunjuk. Masya Allah, 47, 3 tahun lagi 50. Ingat kan dalam TV je comel. Sebab TV kan artis kena make up gitu kan. Kat luar lagi comel. Masya Allah, super duper awet muda. Ini antara, tambah satu lagi lah, keajaiban dunia ada 7 kan, ni ke-8 lah. Saya sebenarnya kelakor orangnya, tapi saya kena kontrol lah. Kau tak nampak macam Ustazah. Kan? Satu kalau majlis sama lelaki, saya memang jadi terus lain macam gitu. Tapi dengan perempuan saya seronok, alhamdulillah. Macam semua okey kan, boleh terima seadanya saya kan. Ke nak serius, nak Ustazah mesti kena formal tak kan. Santai-santai kan. Boleh tahan tak tu? Boleh. Terima kasih Datin Seri Umi Aida, pengarah program penganjur dan ibunda tercinta Mak Datin Umi Aida. Subhanallah, tertinggal Seri ya. Datin Seri, saya Tiang Seri. Ini apa? Seri wajah, seri muka, seri muka. Seri muka, seri wajah semua dia. Ya Allah, moga Mak Datin Seri Umi Aida terus sihat, panjang umur dalam berkat husnul khatimah. Tadi dia tengok saya, dia sebab Datin Seri jumpa, dia kata, ni lah Ustazah, ni lah yang Mak cakap. Mak tak ingat nama saya, tapi Datin Seri kata jemput Ustazah tu malam ni. Lepas tu Mak kata, betul lah Ustazah ni yang comel-comel. Gitu. Comel ke? Semua comel. Memang Allah ciptakan wanita ni memang comel. Kecomelan yang berbeza. Kemudian datik-datik dan barisan artis yang hadir, datuk-datuk, datik-datik, nenek-nenek atau atuk semua, jemaah muslimin muslimat. Ada Datuk Linda, Datuk Rozana. Sedap dia kena orang. Sepatutnya ya kan je, jaga maruah saya.
Tapi memang apa, Datuk pernah datang rumah saya. Saya belum sempat pergi. Ya, Madi. Datuk juga ni, Datin. Tak apa saya bagi. Subhanallah. Ya, Hajar Sakinah. Datuk. Tak, belum lagi akan. Tengah semua. Okey, baik. Subhanallah, semua yang hadir. Walaupun saya tak sebut nama, saya kenal artis-artis ni, Masya Allah. Saya membesar dengan lakonan seni wati. Kan, orang-orang seni yang hebat ni. Saya malu dengan orang seni. Saya nak cuba rapat dengan orang seni. Saya nak rapat semua, jangan keras hati. Semua artis kan? Artis dalam rumah tangga masing-masing. Bukan selalu buat drama ke kat rumah? Kalau merajuk, tidur di katil, kan, buat drama, buat sakit. Badan sakit sikit je nak perhatian. Buat tidur, harap suami datang cium, tak cium-cium. Kan banyak drama. Kita lah pelakon utama kat rumah tu. Drama dengan anak-anak, drama dengan suami, apa tak lagi. Suami tak tahu pun kita banyak drama. Dia ingat betul-betul kita penat, buat-buat penat. Padahal sebelum tu banyak masa dengan TikTok. Tak lah agak sungguh lagi ni. Bukan luar ya, suami percaya bulan-bulan. Subhanallah, muslimin-muslimat. Jadi, janganlah terasa kalau saya sebut artis-artis ni. Artis ni perjuangan dia. Allah takdirkan laluan kehidupannya ala alam seni. Dan banyak orang, dan memang Allah jadikan fitrah manusia suka seni. Sukakan muzik, sukakan hiburan, suka tengok cerita-cerita. Saya pun suka tengok. Sekarang pun tengok cerita-cerita. Kadang-kadang nak healing lah ke kononnya. Tapi memang betul, boleh healing. Boleh je healing sekejap-sekejap tengok. Pilih cerita yang betul, yang elok. Kita dapat motivasi, kita dapat inspirasi kalau kita boleh pilih yang betul. Tapi healing yang sebenar tu tak boleh nafi lah. Al-Quran, solat, zikir, semua tu. Cuma manusia perlukan hiburan. Nabi pun berhibur. Dan Nabi tak halang isteri Nabi berhibur. Nabi tak halang para sahabat berhibur. Ada alat muzik di zaman Nabi. Kemudian ada tarian di zaman Nabi. Bila ada majlis nikah, ada hiburan yang dimainkan. Dan Nabi tidak halang selagi mana ia tidak melalaikan. Perjalanan seniwati kita ni Allah lalukan awalnya begitu. Pada 20 tahun lepas, 15 tahun yang lepas, kemudian kita lihat bagaimana penghijrahan mereka luar biasa. Dan bila mereka hijrah, mereka beri inspirasi kepada ummah. Kalau kita hijrah, mungkin inspirasi jiran sebelah, kan? Bukan ummah. Mungkin inspirasi kepada kawan sebelah. Tapi bila seorang seniwati yang diminati, diikuti, bila dia hijrah, impact dia besar. Sebab itu ujian mereka pun besar bila hijrah. Kadang istiqamah, kadang balik semula, kadang okey sebab surrounding kan. Sebab itulah semua orang ada struggle. Semua orang ada struggle. Kita hormati semua jalan hidup. Kita sayang, kita kasih. Dan kita cuba sedaya upaya untuk menarik seramai mungkin sama-sama berjuang ke syurga. Subhanallah. Jadi dari hati yang dalam, kalau boleh nak peluk semua, nak sayang. Tapi saya batuk sesama. Jadi nanti balik saya terus, bukan belah ya, balik. Saya sebenarnya macam ni. Saya tak sihat, demam, batuk. Saya doa agar suara saya keluar. Ini tak keluar suara. Syukur keluar suara. Bukan senang nak dapat suara macam ni. Lepas tu mak saya tunggu kat Shah Alam. Mak saya sampai malam tadi pukul 1 lebih. Saya tak sempat jumpa. Pagi tadi saya dah keluar ceramah pun tak sempat jumpa. Saya jumpa sekejap je tengah hari. Lepas tu mak saya, adik-adik saya bawa, tak jumpa-jumpa. Jumpa balik kat Shah Alam malam ni. Mak saya tunggu. Saya tak boleh lama. Boleh tak tausiah saya ni lebih kurang dalam 20 minit, boleh? Kita nak bercakap tentang Nabi. Muslimat sekalian, jika dikumpulkan semua cinta di dunia, cinta seluruh ibu, cinta seluruh ayah, isteri ataupun suami, tidak akan pernah menyamai cinta Nabi kepada kita. Kita percaya tu. Nabi SAW bersabda, Tuba, beruntunglah, man yarani fayu'minu bi, siapa yang pernah melihatku lalu dia beriman kepadaku.
Nabi sebut, ada yang lafaznya menyebutkan Nabi sebut 3 kali, ada yang kata Nabi sebut 7 kali. Fatuba, fatuba, fatuba. Beruntunglah, beruntunglah, beruntunglah. Malam yarani, siapa yang tak pernah melihatku, yang tidak pernah bertemu denganku, tetapi fayu'minu bi, tetapi dia beriman kepadaku. Nabi sebut tentang kita, Nabi sebut tentang umat akhir zaman, kita yang tidak pernah kenal dan bertemu dengan Nabi. Yang kita tahu adalah nama Nabi, kita tahu kisah Nabi, kita diberikan bayangan syama'il Nabi Muhammad, tetapi dalam hati kita ada rasa cinta dan rindu. Rindu tak dekat Nabi? Rindu. Mustahil untuk kita rindu seseorang yang kita tidak pernah jumpa. Kalau saya cakap, saya rindulah Tok Nyang kepada Tok Nyang saya, orang Terengganu panggil Tok Nyang, moyang kepada moyang saya, rindunya. Orang pun pelik, pernah jumpa ke? Tak pernah, tapi rindu. Mana ada wujud rindu terhadap orang yang kita tak pernah jumpa. Tapi itulah keistimewaan dan nikmat yang begitu besar. Wahai muslimat, dalam hati kita sekarang Allah campak perasaan rindu kepada Nabi. Kalau bukan kerana Nabi, muslimat semua tak akan datang di sini malam ini. Kalau bukan kerana Nabi, muslimat sekarang tak akan tinggal suami tu. Mungkin bergaduh tadi nak tinggal tu. Tak tahulah apa berlaku sebelum dapat kebenaran datang ni. Subhanallah. Ada pengorbanan yang dibuat, ada perjuangan yang dibuat, ada yang dikorbankan. Kalau bukan kerana Nabi, betul atau tidak? Subhanallah. Betapa hebatnya cinta yang Allah campak dalam hati kita, sampai kita sanggup korban masa, tenaga, wang ringgit, dan malam yang sejuk ni sedap dalam selimut tidur. Tapi kita berqasidah, kita selawat kepada Nabi ramai-ramai tadi, lama berdiri. Sebab itu muslimat, saya nak sebut yang kita kena sedar sekarang. Saya tahu kita semua banyak dosa, kita semua sedar. Tengok ibu-ibu, kakak-kakak kita ada yang menangis mengenang apa yang dibuat yang lepas. Kita semua banyak dosa. Dosa besar, dosa kecil, dosa yang kita tahu dan tak tahu, dosa yang kita lupa dan ingat, dosa yang kita sengaja dan tak sengaja. Tapi sedarlah sekarang Allah pilih kita datang. Itu adalah tanda-tanda yang jelas bahawa Allah telah mendahulukan rahmatnya melebihi kemurkaannya. Allah telah mendahulukan kemaafannya daripada kemarahannya. Jika tidak, Allah tak pilih kita muslimat untuk hadir di majlis zikir yang Nabi sebut ia adalah taman syurga. Apa yang Nabi sebut? Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu melihat taman syurga, maka singgah. Lalu sahabat bertanya, fama riyadil jannah, di manakah itu taman syurga ya Rasulullah? Rasul menjawab, hilaku zikri, majlis zikir, majlis salawat, majlis ilmu, itulah taman syurga di dunia. Ramai yang tahu ada majlis ini, tapi tak semua Allah pilih untuk hadir. Kalau kita tengok Facebook ataupun TikTok, banyak majlis ilmu yang melintas, tapi tak semua orang berhenti. Ramai yang scroll sahaja. Sebab itu bila Allah pilih roh dan jasad kita berada di sini sekarang, itu adalah tanda-tanda Allah sedang mencintai kita. Allah sedang mengampuni kita. Allah sedang memandang kita. Sebab itu pandangan Allah ini paling utama melebihi segala-galanya. Maka sama-sama dalam hati yang dalam mengucapkan terima kasih dan bersyukur kepada Allah. Terima kasih ya Allah, Kau pilihku ya Allah. Walaupun sebelum aku datang aku banyak buat dosa. Pagi tadi aku ada buat dosa. Sejam sebelum aku ada buat dosa ya Allah. Tadi aku tinggi suara pada suamiku ya Allah. Tadi aku tengking-tengking anakku ya Allah. Ya Allah, tadi aku ada sekian-sekian. Tapi Allah tetap pilih kita kan. Siapa yang dipilih Allah untuk hadir taman syurga yang sementara di dunia, itu adalah satu tanda-tanda Allah juga akan memilihnya untuk berada di taman syurga yang sebenar di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin.
Maksudnya ada tanda, belum confirm. Bukan dijamin, bukan confirm. Tapi tanda itu lebih baik daripada orang yang tak ada tanda-tanda langsung. Betul atau tidak? Orang yang ada tiket nak pergi ke konsert, tak nak konsert, tiket pergi tengok bola, bola okey kan? Ada tiket nak tengok bola, dia lebih terjamin untuk masuk ke padang bola tu, stadium tu, daripada orang tak beli tiket. Betul atau tidak? Aksiden tengah jalan, tak dapat masuk juga stadium. Tapi dia lebih terjamin daripada orang yang tak ada beli tiket tapi pergi juga stadium. Lepas tu bila orang tanya, ada tiket? Tak ada, mudah-mudahan dapat masuk. Memang tak lah. Sebab ini mengumpul tiket setiap hari ke syurga. Mesti kena melazimi majlis zikir dengan majlis ilmu. Tak dapat seminggu sekali, 2 minggu sekali, tak dapat sekeluarga sedang menempuh jalan ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Jadi sebagai penutup, Masya Allah, muslimat sekalian, Nabi adalah wanita solehah. Dan Nabi pernah ditanya, Nabi tanya dulu, Nabi tanya sahabat, wahai Umar, apa yang paling kamu suka di dunia ini? Umar pun jawablah sekian-sekian. Wahai Abu Bakar, apa yang kamu paling suka? Ada sahabat Nabi jawab qiyamul lail, ada baca Quran, ada zikir, ada berperang di jalan Allah. Ada yang jawab sekian-sekian, ada yang jawab kurma, ada jawab makanan juga. Ni kalau saya tanya, apa yang paling suka? Apa yang paling suka di dunia ni? Tiba-tiba makan. Betul kan suka makan? Ya. Cakap dengan perasaan. Makan je orang. Semua orang suka makan. Nabi pun suka makan. Sebab orang suka makan sampai Nabi berikan amalan. Yang tu yang saya nak buat penutup. Bila Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling Allah cinta? Kemudian soalan kedua, apakah amalan yang Allah paling cinta? Masya Allah. Tapi saya nak share tadi tu. Nabi tanya dulu sahabat, apa yang kamu cinta? Lalu sahabat jawab berbeza-beza. Lalu Nabi pun ditanya, ya Rasulullah, apa yang paling kamu cinta di dunia ini? Nabi jawab 3, saya tak ingat 2. Saya ingat 1 je. Yang Nabi jawab antaranya adalah wanita yang solehah. Bukan bermaksud Nabi ni nak ramai-ramai wanita, tapi Nabi nak beri gambaran antara keindahan dunia ni. Apa yang Nabi sangat kagum adalah apabila seorang wanita itu berusaha untuk menjadi dirinya solehah. Itulah seindah-indah sesuatu yang Nabi paling suka yang berada di dunia, iaitu wanita-wanita yang solehah. Muslimat sekalian, susah ke senang nak jadi wanita solehah? Susah. Saya pun selalu fail nak jadi wanita solehah. Wanita solehah itu ialah wanita yang tidak pernah berhenti berjuang untuk jadi wanita yang baik. Itulah wanita solehah. Tak pernah berhenti berjuang. Sebab mustahil untuk kita sentiasa solehah. Mustahil. Mustahil kita wajah senyum memanjang, suami kita risau tengok. Kau pagi sampai malam senyum, pelik ni. Macam dah ada tanda-tanda kematian dah ni. Risau ni kan. Biasa ada je muka tu masam sana ni. Mustahil kita nak sentiasa tenang, suara lembut, bang makan bang. Mustahil. Tai marah, tai bergaduh kan. Masya Allah. Tapi kita tidak pernah berhenti berjuang. Macam mana ciri-ciri orang berjuang? Selalu minta maaf, selalu akui kesilapan, selalu mendahului kemaafan, maafkan suami, maafkan anak-anak. Itulah orang berjuang. Sebab kita tak boleh nak sebut bila tahap kita solehah. Dan apa kriteria, kita boleh sebut kriteria ciri-ciri wanita solehah, ada sebut dalam hadis Nabi itu kan. Nabi sebut apa? Apabila seorang wanita itu menjaga salatnya, menjaga puasanya, dan menjaga maruahnya, dan mentaati suaminya. Yang tak ada suami jangan sedih, jangan nak pindah Pluto pula kan. Subhanallah. Kalau tak ada suami, pindah taat tu pada ibu ayah. Subhanallah. Maka dia boleh masuk ke mana-mana pintu syurga yang dia nak masuk. Ada yang sahih. Tapi 4-4 tu pun susah kita nak buat. Nak jaga solat, nak waktu, nak khusyuk, nak tenang, nak puasa betul-betul sungguh-sungguh.
Puasa tahan makan minum boleh, tapi puasa yang hakiki susah. Nabi sebut apa? Kam min shaimin laysa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atash. Ramai mana orang yang berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga, tak dapat apa-apa, pahala tak dapat. Puasa yang sebenar, puasa hakiki, puasa tu menghalang kita daripada memperkatakan perkataan keji, melakukan maksiat. Tapi ternyata selepas habis Ramadan kita masih bermaksiat, kita masih ngumpat. Banyak sangat isu viral. Rugi tak ngumpat sama? Bukan rugi, tak disebut rugi, masa kita terjebak. Terbukti soalannya, kalau nak muhasabah puasa kita, tak ada lagi yang mampu jadi perisai daripada api neraka. Sebab itu Nabi sebut, sesungguhnya Allah tidak berkehendak puasa orang yang tidak meninggalkan perkataan keji. Kita masih mengucapkan perkataan keji, mengumpat tu perkataan keji. Baik, muslimat sekalian, siap orang tepi tu kan, tak apa yang dengar suara saya kat luar dua-dua, tak tahu nak dengar yang mana. Okey, Masya Allah. Jadi sekarang saya nak jawab soalan tu. Dik, awak boleh pusing tak sekali-sekala? Kan pakai nikab tutup kan? Dia orang tertanya saya kat mana kan? Awak pusing-pusing, dia orang nak masuk TV juga ni. Yang arti tu dah biasa, yang ni tak biasa ni. Tak apa kan? Saya sebenarnya berada di surau Musalla Sayyidatina Aisyah, di rumah Datin Seri Umi Aida. Masya Allah, kami pernah berlaku sama-sama dulu. Okey, tuan-puan sekalian, Masya Allah, Nabi ditanya dua soalan. Kalau kita dapat bawa balik dua soalan ni dan kita cuba beramal, itulah antara, saya dah jumpa ramai, bukan ramai, berapa orang yang beramal dengan apa yang Nabi wasiatkan ni, dia dapat husnul khatimah. Ada kisah nyata depan saya masa saya pergi ziarah kematian. Kalau ada yang dengar, saya pernah ceramah, saya cerita pasal arwah wak kamilan. Siapa pernah dengar? Okeylah, semua tak pernah dengar. Jadi masing-masing boleh buat excited ya. Siapa pernah dengar, buat-buat macam tak pernah dengar. Arwah wak kamilan ni adalah ayah kepada kawan baik saya. Saya kenal arwah ni masa hidup. Saya pernah makan air tangan dia. Dia masak, dia suka masak. Kulit dia bukan putih bersih, tapi saat dia meninggal, saya sempat sampai, saya lihat jenazah, saya tak kenal rupa dia. Saya kata, betul ke arwah wak kamilan ni? Wajah dia putih bersih bercahaya sampai saya tak kenal, saya tak cam. Bahkan itulah wajah antara yang pernah saya tengok paling putih bersih dan senyum. Masya Allah. Dan kebetulan pada pagi tersebut saya kuliah Riyadhus Shalihin, saya bacakan hadis ini. Lepas tu habis je kuliah tu pukul 9, saya terus bergerak ke Melaka. Saya sempat melihat wajah arwah dalam kain kafan dah. Lalu ketika itulah seolahnya Allah nak memberitahu, apa yang kamu baca tadi, hadis Nabi pagi tadi, Allah tu tunjuk contoh orangnya. Nabi ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Kemudian Nabi ditanya, apakah amalan yang paling Allah cinta? Siapa yang buat, dia dapat cintanya Allah, bukan cintanya manusia. Lalu Nabi menjawab 4 amalan. Yang pertama, Nabi jawab, seseorang yang suka menggembirakan hati orang lain. Yang kedua, iaitu suka beri makan. Yang ketiga, suka berikan pertolongan. Dan yang keempat, suka melunaskan hutang orang lain. Sama ada orang tu berhutang dengan kita, kita tahu dia berhutang sebab dia perlu, sebab keperluan, sebab dia orang susah, kita halalkan. Ataupun kita tahu adik-beradik kita berhutang dengan orang, adik-beradik kita susah, dia tak mampu, kita tolong bayarkan. Tapi kalau ada orang berhutang dengan kita, dia sebenarnya mampu, tapi dia sengaja menangguh, dia sedang berdosa. Dia sedang berdosa. Sebab Nabi sebut, orang yang menangguhkan hutangnya dalam keadaan dia mampu, dia umpama mencuri harta saudaranya. Okey, itu cerita lain. Tapi saya nak sebutkan muslimat, 4 amalan tadi tu, selepas kematian arwah wak kamilan tadi, dah siap ni saya tak ikutlah di perkuburan. Saya duduk depan tepi mertua dia,
Saya duduk dalam bilik, lalu datanglah isteri arwah Wak Kamilan. Dia bekas anggota polis. Dan juga besan. Dua-dua perempuan lah, besan perempuan. Lepas tu anak menantu duduk keliling saya dalam bilik. Lalu saya tanya soalan, apakah amalan arwah Wak Kamilan? Sampai wajahnya bercahaya dan senyum berseri. Soalannya dia puas dengan kematiannya. Soalannya dia telah melalui satu pertemuan yang indah, yang mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, apabila kita mati, inilah kalimah yang kita nantikan. Apa dia? Allah berfirman, auzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan kamu redha, kamu rasa puas dan kamu diredai oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, maka masuklah kamu dalam kalangan hamba-hamba yang soleh dan masuklah kamu di dalam syurgaku. Muslimat, kalau kita mati besok, kita dapat panggilan ini, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepadaku, kembalilah kepada Tuhanmu dan keadaan kamu redha. Maksudnya tuan pasal kita bimbang bila dekat kita nak mati, kita rasa banyak benda tak settle. Bila kita diambang maut, tiba-tiba kita ingat, ya Allah, kenapa aku tak maafkan je orang tu? Sebab barulah kita nampak betapa besarnya pahala memberi maaf. Yang kita bimbang bila dekat dengan mati, kita menyesali banyak perkara yang tak settle. Maksudnya kita mengharap kita ditambahkan waktu. Subhanallah. Sebab itu bila kita lihat wajah yang puas, senyum ketika mati, kita membayangkan dia mendapat seruan sebagaimana firman Allah tersebut. Lalu besan dia bercerita pada saya, besan, Ustazah, saya jadi saksi bagaimana arwah ini sangat suka menggembirakan hati isterinya. Isterinya duduk sebelah, lap air mata, suka puji isteri, suka raikan isteri. Saat kami pernah pergi berjalan ke China ataupun ke Jepun macam tu, sama-sama diorang rapat, besan ni rapat. Satu ketika isterinya tak sihat, Ustazah, tak lalu makanan, nak makan makanan walaupun Cina Muslim masak. Lalu apa arwah buat? Arwah minta izin pergi ke satu restoran, nak tumpang masak dekat restoran untuk masak makanan yang isteri nak makan. Suka gembirakan. Dia kata, saya jadi besan, saya jadi saksi, Ustazah, kalau kami makan kat restoran makanan sedap, lalu kami puji sedapnya, tapi arwah sedap lagi isteri dia masak. Suka puji, suka raikan dan suka gembirakan hati orang. Balik nanti jangan pilih suami, ya. Bang, Ustazah Asmat cerita kalau abang nak husnul khotimah, abang kena banyak puji saya. InsyaAllah syurgalah bagi abang. Kau main lagi. Sebenarnya cerita tu untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita puji tak suami kita? Kita puji tak anak-anak kita? Kita nak sangat suami puji kita. Sejauh mana kita puji suami? Puji jangan pada lidah, ya, dengan hati. Puji dengan rasa syukur. Pegang tangan dia, salam, cium, alhamdulillah. Janganlah sebut dulu kekurangan. Walaupun abang banyak kekurangan, saya banyak sabar, tapi syukurlah. Tolak tepi kekurangan. Semua orang ada kekurangan, kita ada kekurangan. Tapi sekali-sekala salam, cium dengan kesyukuran. Dia sanggup terima kekurangan sabar kita selama ni. Ingat kita je sabar dengan dia. Cuma kita tak perasan dan dia tak hitung apa yang dia sabar dengan kita. Kita je yang rajin menghitung. Subhanallah. Terima kasih, ya Allah. Bang, terima kasih. Awak, saya dah tak ada suami yang lain. Maksudnya dah tak ada pilihan macam mana kan, bang? Janganlah buat ayat yang macam tu. Tu tak ikhlas. Seikhlas hati. Kalau seikhlas hati, kita boleh menangis, bang. Kita salah, bang. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Keliling rumah arwah Wak Kamilan tu ada banyak
kadang motor kereta orang kampung. Rupanya orang kampung suka berhutang. Bila susah, anak nak masuk sekolah, nak masuk universiti, orang kampung tinggal kereta dengan motor sebagai cagaran. Padahal Wak Kamilah tak bagi, jangan tinggal motor, tak payahlah nak jaga-jaga. Lepas tu akhirnya Wak Kamilah akan halalkan hutang-hutang. Seminggu sekali mesti buat makan, ajak orang kampung makan. Tak pun dia letak makanan percuma orang ambil. Suka bagi orang makan, suka gembirakan, suka lunaskan hutang, dan suka membantu dan tolong orang yang susah. Masa saya daripada surau nak pergi ke rumah tu, lalu beberapa kedai, saya lalu ada sebuah kedai Cina, kedai orang bukan Islam. Lepas tu dia tanya, you nak pergi rumah tu ya, Wak Kamilah tu ya, meninggal ya. Sebab kita singgah beli barang, kita bawa anak-anak nak singgah je. Dia orang Cina tu puji, itu orang baik sangat, dia suka tolong orang, dia gini. Saya kata tak peliklah, kenapa wajah dia berseri-seri begitu. Muslimat, jadilah orang yang bermanfaat. Jangan tunggu, jangan kata, oh Umi Aida, Datin si Umi Aida bolehlah buat majlis, dia ada duit, dia ada surau. Oh Ustazah bolehlah jadi orang bermanfaat, dia ada ilmu, dia sampaikan ilmu. Nabi beri jawapan ini bukan untuk golongan tertentu. Nabi beri jawapan ini untuk setiap daripada umatnya. Kita boleh jadi orang paling bermanfaat untuk keluarga kita, untuk adik-beradik kita. Kita lah orang yang berebut selalu. Kita tengok ada adik-beradik kita suka apa, kita pun cepat-cepat order, tahu-tahu sampai. Pernah tak kita buat surprise dekat adik-beradik? Seronok buat surprise kat adik-beradik. Kita tahu alamat adik-beradik kan, tak tahu minta lah. Lepas tu kita boleh order online je. Belilah Gucci ke kan, Dior ke, tak boleh beli Dior, apa tu nama murah sikit tu, apa? Charles & Keith. Ni yang murah sikit apa? Yelah Coach. Tak, Bonia okey. DC tak. Sekejap. Prada nak sebut Prada. Saja saya nak buat lawak. Macam Allah. Tak betul saya cakap. Saya suka nak sebut perkara ni. Kita selalu buat baik dengan orang luar, buat baik pada kawan. Dalam grup kawan kan main mesra, emoji macam ni senyum, mata sepet. Dalam grup family krik-krik, Masya Allah. Sedangkan Nabi SAW, ini hadiah yang terakhir, ini hadiah yang sahih. Ada seorang pemuda, ada seorang lelaki, dia menempuh jalan nak pergi ziarah saudara dia, adik-beradik dia. Lalu Allah perintahkan malaikat pergi bertanya tujuan apa dia nak pergi ziarah. Malaikat bertanya, kenapa kamu nak ke mana? Nak pergi ziarah adik-beradikku. Kenapa? Kerana Allah, dia kata. Lalu Allah perintahkan malaikat tu bagi tahu lelaki tersebut, katakan kepadanya, Allah mencintainya. Orang yang jaga hubungan adik-beradik ni memang susah jaga hubungan adik-beradik, betul tak? Susah daripada nak jaga hubungan dengan jiran, dengan kekawan, adik-beradik. Sebab kita membesar sekali, ada banyak kenangan pahit. Adik-beradik mudah je nak meluar. Kadang kita minta tolong, dia tak nak tolong. Kita nak ungkit semua benda yang kita dah tolong. Oh, kau tak nak tolong aku hari ni. Kau ingat tak dulu masa kau baru kahwin? Masa kau nak kahwin, siapa beli cincin kau tu? Tu pelamin tu, tu pelamin tu apa semua. Kau boleh nak ungkit. Itu bahaya. Ujian adik-beradik. Tapi tolak tepi demi cinta Rasulullah, demi cinta Allah, demi syurga Allah. Siapa yang boleh buat baik pada adik-beradik, walaupun adik-beradik tu lama tak tegur, adik-beradik tu tak ambil tahu, tapi kita buat surprise dengan hadiah, gantinya adalah surprise daripada Allah, gantinya adalah syurga daripada Allah, hadiah daripada Allah. Sebab itu Nabi sebut, tahabu tahadu. Kalau kami menyayangi, kamu beri hadiah, hadiah tanda sayang. Hari tu hari lahir saya baru je, nama hari lepas. Belum terlambat kau nak bagi hadiah. 22 September baru ni. Nanti saya bagi alamat ya. Tapi tak apa, doalah sebaik-baik hadiah. Terima kasih semua. Mudah-mudahan perkongsian pada malam ini mendapat kebaikan,
memberikan manfaat, balik kita boleh beramal, menambah cinta kepada Rasulullah. Walaupun saya tak bercerita tentang Rasulullah pada malam ini secara khusus, sebab kita dah dengar banyak daripada ceramah semua ceramah Maulidur Rasul sekarang. Saya cuma membacakan beberapa hadis Nabi, wasiat Nabi untuk kita. Itulah sebaik-baik bekal. Sebab apa Nabi cakap, apa Nabi kata, orang yang meneruskan sunnahku, maksudnya segala ajaran Nabi, akan mendapat cintaku dan dia akan bersama denganku di syurga. Amin. Usahakan 5 tadi tu ya. Apa dia yang pertama? Jadi orang bermanfaat. Yang kedua, beri makan. Kat rumah tu bagi makan kat suami anak-anak, ikhlaskan hati. Memang susah nak ikhlas lagi kalau suami tak puji. Kalau dia tak pandai puji, bagi skrip pada dia. Sebelum dia makan, bagi skrip. Gitu kan. Tak apa, kita ajar, tak ada masalah. Lepas tu, beri pertolongan, beri kegembiraan. Boleh tak kita buat sekarang juga salah satu, beri kegembiraan. Sekarang, gembirakan orang kiri kanan dengan berikan pujian. Pujilah apa-apa pun. Orang kiri kanan, buat sekarang, jangan bertanggung. Puji, sebab puji tu menggembirakan. Cakaplah awak comel ke, suka tengok muka awak ke. Sekarang gembirakan orang sebelah kiri kanan, jangan bertanggung. Subhanallah. Okey. Oh, perempuan macam tu lah, tak boleh diberi peluang. Okey. Tolong kembali pada alam nyata. Okey. Sini tengok saya, tengok saya. Betul atau tidak, menggembirakan orang lain itu percuma, tak perlu dibayar. Sebenarnya mudah gembirakan hati orang. Sebab itu, first yang kita boleh buat gembirakan hati orang, senyum. Senyum manis, pada dalam hati berduka, itulah senyuman luar biasa. Siapa yang senyum walaupun sedang berduka, dia sedang senyum kepada Ilahi. Kita sedang senyum kepada pencipta senyuman, iaitu Allah. Saat itu kita senyum kerana Allah. Sebab dalam duka pun kita boleh senyum, kita senyum mengharapkan pahala. Kan Nabi sebut senyum itu sedekah. Tapi jangan senyum dekat tabung. Dekat tabung senyum. Kenapa? Sedekah. Jangan macam tu. Itu takkan sama. Itu sedekah jariah, cerita lain. Tapi senyum itu sedekah memang betul. Dan setinggi-tinggi senyuman sedekah adalah kepada ahli keluarga. Senyum paling manis yang kita kena beri pada suami. Malam ni tidurlah dalam senyuman. Senyum paling manis pada anak-anak. Sebab Nabi sebut apa? Khairukum li ahli. Yang paling sempurna iman di kalangan kamu, orang yang paling baik, orang yang paling santun, paling lembut, paling mesra dengan ahli keluarga. Kita duduk senyum kat suami orang lain, beria, sopan santun. Macam tu ada suami orang lain. Ustaz, makan Ustaz. Kan contoh Ustaz lah. Dan tetamu datang, silakan. Kat rumah, bang, bagi makan. Contoh. Bukan perempuan kat sini, semua lemah lembut kat sini kan. Nak cakapnya kadang-kadang kita lupa untuk memberikan layanan paling istimewa pada keluarga. Sebab itu disebut rumah tangga lubuk ladang pahala paling utama. Sampai Nabi sebut orang yang paling sempurna iman. Nak tahu iman dia baik atau tidak, iman dia tinggi atau rendah, tengok bagaimana akhlaknya dengan keluarga. Dia boleh akhlak baik dengan orang luar, boleh. Dengan orang luar memang tak susah. Kalau makan kejap lagi semua sopan tu. Kan minum air, guk, kan. Lemah lembut kat rumah berdiri. Lepas tu dengar anak berlari dan duduk. Sungguh akhlak kita di rumah ketika berseorangan, akhlak kita di rumah itulah penentu iman kita. Masya Allah. Kata nak habis tadi tu kan, sambung lagi. Sekian, terima kasih semua. I love you all so much. Sayang, sangat sayang. Sayang, semua sayang. Daripada hati, kerana Allah, kerana Rasulullah. Ya Allah, satukan kami kembali di syurga-Mu, Ya Allah. Sebagaimana Engkau menyatukan kami di majlis ini, Ya Allah. Ya Allah, lindungi kami, halang dan haramkan kami daripada neraka-Mu, Ya Allah. Ya Allah, gunakanlah kami
dapat mengucap kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana hadis Nabimu, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir kalimahnya la ilaha illallah, maka dia pasti akan masuk syurga. Ya Allah, kumpulkan kami, kumpulkan